Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bergema Baitul Dia malam ini sampai apa nama Ustaz yang elektrik padam tu pun cakap orang putih, blackout sampai blackout sebab tak pernah seramai ini, kata lah, tak pernah seramai ini Baitul Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan, puan-puan, maklum, maknah, pak lang, maklang, pak enggak, pak atuk-atuk, opah-opah, pak haji, maji, yuk, maksu tertinggal. Udah ustazah tegur dah, maksu tak ada, maksu, paksu, terbalik pula, paksu, maksu. Yuk ni sebenarnya gelar orang Perak anak sulung lelaki. Asalnya anak sulung lelaki, tapi biasanya orang luar panggil semua orang Perak yuk belaka. Anak bongsu pun panggil yuk juga. Tu kira salah tu, tapi tak ada dosa. Baik, seterusnya kepada semua muslimin dan muslimat, penduduk kampung Cik Zainal dan kampung-kampung yang sekitar Penayung. Malah saya difahamkan bukan datang daripada Ipoh saja, daripada luar negara tadi. Sebab itu saya tengok warna kulit pun lain-lain. Yang kulit gelap tu mungkin daripada Zimbabwe ke makna. Yang kulit cerah tu mungkin daripada mana pula? Korea. Maknanya malam ini penonton kita, audiens kita, jemaah kita international datang ke kampung Cik Zainal ni. Malam ini habis jam. Bukan setakat orang je datang. Masa saya nak sampai sini tadi, saya tengok angsa pun datang. Sebab saya nak berjalan tadi, angsa melintah. Tapi isteri saya kata apa? Angsa tak ada berbunyi pula. Selalu dia ngejar orang. Rupanya angsa di kampung Cik Zainal ni semua soleh dan solehah. Baik, jadi alhamdulillah kita berada di Baitul Dia. Baitul Dia ni maknanya rumah yang bercahaya. Itu maknanya Baitul Dia. Jadi sebab itu saya tengok tuan-tuan, sila mata saya. Sampai kan tak boleh tengok ni. Itu yang pakai spek tu. Pasal semua wajah terpancur cahaya. Cahaya keimanan. Sebab Nabi kata tanda orang beriman tu wajahnya berseri-seri dan bercahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang beriman sehinggalah kita mati. Semua amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya telah diberi amaran, jangan cakap banyak. Moderator jangan cakap banyak. Orang bukan nak dengar puyuk. Ada yang panggil dia puyuk. Hampir dia tak tengok rancangan pencetus rumah tu, dia panggilnya puyuk. Dia kena berhenti, puyuk. Betul. Ini dipanggilnya puyuk, macam dekat-dekat puyuk tu. Jadi tuan-tuan, malam ini kita bawakan penceramah yang tersohor di tanah air kita. Malah bukan setakat di tanah air kita, di luar negara pun tersohor juga. Tadi baru sembang dengan Ustaz lah kita, dekat Arab Saudi pun dia tersohor juga. Sebab dia kena scam. Sampai sana pun dia tersohor juga. Tepuk dari kata 500,000. Jadi itu ceritanya, penceramah kita tak perlu diperkenalkan panjang lebar pada malam ini. Semuanya dah dikenali ramai.
masuk TV, keluar TV, masuk radio, keluar radio, keluar negara, dalam negara, semua terkenal mereka ni. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa kita pun dah lari sikit tadi. Jadi di sebelah kanan saya Ustaz Abdullah Khairi. Harun. Oh, ni ayah Abdullah Khairi bin Harun. Adik-beradik dia ni. Baru tahu malam ini rupanya lain mak lain bapak, lebih adik-beradik. Jadi Ustaz Abdullah Khairi malam ini kursinya panjang, tapi dia duduk seorang je. Jadi ada tak siapa-siapa yang sudi muslimat nak temankan Ustaz lah? Sebab hari ini dia tak bawa isteri, dia berani sikit. Baik, di sebelah kiri saya Ustaz suami kepada Ustazah Asma, Ustaz Tengku Fazli. Dan di sebelah sana Ustazah Asma binti Harun. Ustazah Asma binti Harun. Yang di tengah-tengah ni tak payah. Baik, jadi Ustazah Asma ada pasangan dia, Ustaz lah tak ada pasangan dia, saya pun tak ada. Pasal kursi saya satu je. Tapi malam ini kursi ni bila saya tengok, saya teringat Ustazah Asma hari tu ada buat apa ke, pelancaran apa ke, ini sambil-sambil promosi. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada malam ini, siapa yang dengar tajuk ni lena, jangan buat rasa Ustaz lah jekah hampa. Tapi setakat ni Ustaz, adakah yang Ustaz jekah tu mampu? Ada tak? Oh, tak ada lagi. Bahasa orang Kedah, mampu itu sebenarnya mengingati mati. Baik, soalannya saya terus kepada Ustaz lah. Tajuk forum kita pada malam ini, wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Itu tajuk dia. Wahai umat, bangkitlah dari lenamu. Kalau diubah kepada terjemahan Peraknya, mengkena, wahai mengkena semua ni, jangan asyik meruluh je. Udah-udah tu, cukup-cukuplah tidur ni, cukup-cukuplah melengkor, cukup-cukuplah meruluh ni. Jadi kita kena bangkit, tuan-tuan. Alhamdulillah pada malam ini, saya yakin tidak ada yang lena. Siapa yang lena kena betul dengan nyamuk. Sini banyak nyamuk Aedes, dia jaga. Baik, jadi kita terus tanya kepada Ustaz Abdullah Khairi, apakah maksud ummah dan juga lena? Saya tambah. Tadi saya abang kata ummah je, tapi saya tambah soalan, lena apa dia, ummah apa dia? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram PUYUB, yang saya kasihi Ustaz Tengku, Ustazah Asma Harun, yang berbahagia sahabat saya Yusaid yang menubuhkan Baitud Diya. Tuan-tuan, bagus juga bila dinamakan Baitud Diya. Kerana apa? Kerana diya, tuan-tuan, dalam Quran disebut wasyamsa diya'a. Matahari ini diya'a, dia mengeluarkan cahaya. Tetapi bila bulan wal qamara nura, bulan disebut sebagai nur. Kerana apa? Kerana hati kita. Allahumma ja'al qalbi nura. Jadikan hatiku ni nur. Nur macam mana? Dia kena, dia pantul. Itu nur. Tapi dia, tengok Quran ni hebat tak hebat. Wasyamsa diya'a. Allah jadikan matahari itu mengeluarkan cahaya. Jadi kita harap Baitud Diya ini satu rumah, satu madrasah sekolah yang akan melahirkan orang-orang yang berilmu, yang hafal Quran, orang yang hebat. Bagus tuan-tuan. Cara penamaan tu penting. Tuan-tuan dikasih rahmati Allah, malam ni ramai. Tapi yang depan ni aku tengok semua perempuan. Mana jantan lah? Oh, jantan ada kat luar. Bukan saya takut. Baru ni saya ceramah sebelum saya digam lah.
Ramai makcik-makcik duduk sebelah kanan, yang lelaki belah kiri. Saya tengok makcik tu dia duduk depan bersandar dekat dinding tu. Saya pun derekah, "Hoi! Makcik tu latah." Terus bangun, "Ustaz, babi, aku kena babi." Diam saya. Sebab tu saya takut dia ramai dengan perempuan ni, takut latah. Okey kan? Okey, hoi! Saya derekah gitu. Lepas tu dah tak mau derekah lah. Dia kata saya bodoh. Saya pun senyap. Tengok dia lena pula. Saya pun derekah sekali. "Oi! Makcik tu bangun terus. Ustaz, babi." Saya pun berhenti balik terus, tuan-tuan. Tak mau ceramah lah. Sampai kena macam tu. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Kita malam ni alhamdulillah bergandengan dengan Ustazah Asma Harun. Saya 2 kali lah dulu di tempat beliau. Dan saya nama Ustaz Abdullah Khairi Harun. Kami 2 beradik. Tapi mak pak asing-asing, tuan-tuan. Saya nama Abdullah Khairi bin Harun. Harun bin Syafi'i. Syafi'i bin Awang Muhammad. Awang Muhammad bin Ishaq. Ishaq bin Tok Mengketi. Tok Mengketi bin Kim Yot. Kim Yot ni daripada Kim Jong-un tu, Korea Utara. Hampa tengah main-main aku. Korea Utara. Bukan daripada Patani. Kim Yot bin Kim Nam. Kim Nam bin Kim Kau. Kim Kau bin Kim Kong. Kim Kong. Aku bohong lah, tuan-tuan. Hampa tengah hangut. Tak ada sampai dekat Kim Yot je lah. Saya keturunan daripada Patani. Zaza Semak dah tahu lah daripada Terengganu kan. Petani ke? Oh, Yaman. Oh, daripada Yaman. Saya petani, tuan-tuan. Alhamdulillah bertemu. Apa nama? Di sini, tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Alhamdulillah. Bila sebut ummah, ummah ni ialah masyarakat ataupun disebut ummah ini ialah bangsa, satu keturunan bani. Ummah ambil daripada kata dasar apa? Amma ya ummu. Apa maksud dia? Menumpu, menuju, mendeladani. Daripada kata dasar itulah maka terbitnya Apa maksud ummi, mak aku. Ataupun terbit kata dasar itulah imam, pemimpin. Tuan-tuan, disebut dalam Quran, kuntum khairu ummah, kamu ni sebaik-baik umat kan, ukhrijat linnas, yang dilahirkan memberi faedah pada manusia. Jadi kita umat ni, masyarakat kita ini, macam mana hebat kita ialah memberi faedah kepada manusia. Sebab tu kalau kita hidup tak beri faedah pada manusia, lebih baik mati ya, tuan-tuan. Hidup memberi faedah pada manusia. Apa faedah yang boleh kita beri pada manusia? Alhamdulillah, tuan-tuan. Ni Ustaz Fiyu Said buat ni madrasah ni bukan nilai yang sikit, mungkin hampir dekat 2 juta lebih, tuan-tuan. 2 juta lebih, 3 juta. Siapa yang menderma, tuan-tuan? Faedah dia tuan-tuan dapat. Tuan-tuan mampu bagi sumbangan. Dan alhamdulillah malam ni tuan-tuan memberi faedah. Kerana apa? Ini yang umat yang kita nak. Macam mana tuan-tuan boleh hadir ramai-ramai macam ni? Siapa yang kampung apa ni, Ustaz? Cik Zainal. Siapa berasal daripada kampung Cik Zainal? Angkat tangan. Siapa berasal daripada luar kampung Cik Zainal? Orang luar. Orang kampung Cik Zainal kena COVID, mati ada lah. Kau banyak tahu orang luar. Allah, orang kampung Cik Zainal di mana oi? Hampa nak derekah dengan aku lah. Tak main. Aduh, sedih tuan-tuan. Sebab tu kita ni jadikan yang memberi manfaat pada manusia. Sebab tu disebut dalam hadis At-Tabrani, khairun fa'uhum linnas. Sebaik manusia ni dia menjadi manfaat pada manusia yang lain. Saya bukan muda, 56 tahun ni lah. Kan? Bermula tuan-tuan hidup saya ini sebagai seorang engineer. Bila sebut tadi blackout tadi, bukan blackout. Kita telah disupply satu phase saja, bukan 3 phase. Kerana di luar tu tuan-tuan ada satu fuse yang terbakar. Jadi macam mana? Kena ganti fuse yang luar tu. Jadi alhamdulillah ada orang ganti kot. Mesti dia orang curi ambil mana boh tangtu tu. Kan? Alhamdulillah kita ni. Saya pun takut nak derekah sangat. Takut putus fuse pula. Sebab benar saya ceramah di Mahang, saya ceramah di masjid. Saya, hoi, putus fuse tu yang TMB tu. Lepas tu dia pasang lilin. Aku ceramah, terpadam. Lepas tu dia cucuk, terpadam, cucuk. Habis-habis tak boleh ceramah lah tuan-tuan. PA system tak ada. Teruslah balik, pergi duduk dalam kereta.
Bila dulu masuk-masuk, bini duduk sebelah. Dia kata, abang! Dia terkejut. Saya kata, apa? Abang tengok cermin. Saya tengok-tengok, kan duduk sudut asap, hidungku penuh hitam. Sebab dia sudut asap. Saya pun tak berani sangat nak ceramah ni. Tak berani zakar. Tapi alhamdulillah ramai macam ni. Menjadi manfaat pada manusia. Agar kuntum khairu ummatin ukhrijat innas ta'muruna bil ma'ruf. Manusia yang hebat, umat yang hebat, bukan saja manfaat pada manusia, dia kena jalan satu tanggungjawab lagi, menyeru manusia benda yang baik. Kita kena buat benda baik, tuan-tuan. Benda baik ni nak seru senang. Oh, semayang. Apa tak mau semayang, mampu kan? Oh, bozor. Seru-seru. Oh, kita dah buat majlis ilmu. Kita seru lah. Lepas tak mau buat, hantar pergi. Tapi ingat, wa tanhauna 'anil munkar. Kena ada satu lagi, cegah munkar. Cegah munkar ni susah. Rokok dengan hisap. Pening. Ustaz ceramah, ustaz nak sebut apa boleh. Rokok jangan sebut. Ada orang kata saya macam tu pun ada. Dan marah sebab apa? Bab mencegah munkar ni bukan senang. Wa tu'minuna billah. Bila dah ada macam ni, maka kita akan melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beribadat kepada Allah. Ini umat yang hidup. Kalau tak ada macam ni, itu nama umat yang lena. Lena. Kena bangkit kan? Bangkit macam mana? Kena bagi semangat. Kena ada satu motivasi. Malam ni alhamdulillah aku main malam ni. Sini tak pernah ceramah lagi di Cemor ni. Benar ada ceramah. Tapi malam ni dia panggil, alhamdulillah. Siapa lena? Jangan lena. Saya bukan buat takut aduk tepi longkang, jatuh dalam longkang. Dia kata syahid dah baru ni. Jatuh dalam longkang. Memang ada depan mara. Jangan halang dia jalan, tuan-tuan. Ya, kita tak mau yang lena, yang tidur. Kita nak bangkitkan umat ini. Bangkit macam mana? Ada ceramah macam ni. Ada majlis ilmu. Kita hidupkan. Itu namanya muqaddimah Baitud Diya untuk malam ni. Wallahu alam. Kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wow! Kata tak nak jekah. Jekah juga. Jadi saya ingatkan siapa ada sakit jantung, jangan duduk depan ni. Kalau boleh carilah belakang-belakang sana. Risau pula mati tengah ceramah ni. Ya, dengan panel-panel yang lain ni sakit jantung juga ni. Baik, mana tak kena babi. Pada muka. Baik, jadi mana kena babi. Aduh. Tapi Ustaz, saya dengar cerita lah, babi hutan sekarang ni, dekat hutan dah tak ada. Babi hutan dah tak ada, dah banyak hati. Mampir hutan. Saya pun tanya dengan orang Goping, dia cerita kepada saya, dia kata babi hutan tak ada. Saya tanya, bagaimana? Dia kata banyak babi hutan mati kena penyakit gila babi. Betul Ustaz. Okey, taklah yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Masa saya dalam PU tu, dia tanya saya, Ustaz, ya panggil isteri apa? Saya kata panggil anjing. Dia kata nak termuntah aku. Ya, saya nak minta Ustaz lah jawab soalan untuk yang seterusnya ni. Tapi sebelum tu saya dah dapat isyarat, saya minta Ustaz lancarkan dulu. Kita buat pelancaran dulu. Pelancaran apa? Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Kita lancarkan dulu. Dan saya terus tanyakan soalan selepas pelancaran tu. Ustaz, sekarang ni kalau tengok umat hari ni, ya, ramai yang lena. Ya, Nabi dah sebut lama dah. Nabi kata umat Islam akhir zaman ni ramai, bukannya sikit. Makin lama makin ramai. Tapi ramai umpama buih. Bila sahabat tanya kenapa jadi macam tu, kata Nabi ramai umat Islam terkena penyakit wahan. Dia berkata inilah punca corona ni daripada Wuhan. Bukan yang itu. Penyakit wahan, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Silakan. Soalan ke bukan? Alhamdulillah, saya duduk atas ni kursi besar sungguh. Saya pun sepatutnya ustazah semua duduk sini, saya duduk kat sana kan. Tiba-tiba saya duduk kat sini pula. Berasa pelik pula kan.
Tak apalah, PU Syed pun tak nak naik atas ni. Tempat dia takut saya terkah syahid. Sebab pernah berlaku kat saya ceramah di Yan Kedah. Saya ceramah, lepas sebulan lepas tu saya pergilah ke Yan tu, rumah Ustaz Lutfi. Sampai-sampai Ustaz Lutfi kata, Ustaz tahu tak, Ustaz ceramah kat masjid tu, ada seorang pakcik ni balik-balik mati. Balik-balik mati. Lepas tu yang suami isteri tu sebelah jiran saya lah. Ustaz, isteri dia yang mati tu nak jumpa Ustaz. Saya tak tolong panggil, saya nak tengok. Datanglah makcik tu. Ustaz lah, ceramah terkak, mati suami saya. Lepas tu saya kata, tu nak buat macam mana? Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti. Aku pun tak mau, gigi pun tak jawab. Kalau ada gigi tu kan. Jadi hati-hatilah tuan-tuan dengan ceramah malam ni. Kalau mati tu alhamdulillah. Tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Dunia ni kita nak jadikan mazra'atul akhirah, sebagai jambatan ladang untuk pergi akhirat. Hidup kita ni, kita tengok jasad kita ni. Saya mula senang aja. Kenapa manusia ini memikir tentang dunia? Allah bagi kita akal. Akal ini kita kena hidupkan. Hidupkan akal dengan ilmu. Bila akal hidup dengan ilmu, maka akal itu akan fikir dunia, tapi dunia itu akan jadi akhirat. Ni otak kita ni, memang kita duduk dalam dunia, takkan nak fikir yang lain. Ya, kita nak fikir ada kereta, tapi kita ada ilmu, kita akan fikir. Baca Quran. Kan, umar kita selalu ada majlis zikir, majlis ilmu. Alhamdulillah lah tu. Ni untuk akhirat dengan ilmu. Sebab tu penting akal. Tapi kalau akal tidak dihidup dengan ilmu, bangun-bangun kira makan ya fikir. Nak makan ya. Sebab pernah berlaku di Indo ni kan, depa cerita saya. Bangun pagi kan. Isteri dia kata, "Bong, hari ni apakah kita bisa makan? Boleh makan, tak boleh makan." Itu orang biasa, orang marahin. Orang yang ada duit sikit, bangun. Bong, hari ini kita mau makan apa? Nak makan apa kan? Ada orang yang pangkat sikit kan, berjawatan. Bangun pagi, isteri dia tanya, Bong, hari ini kita mau makan di mana? Dia kata, makan tak? Tapi orang yang ada jawatan lagi hebat. Bangun, isteri dia kata apa? Bong, hari ini kita mau makan siapa? Nak makan siapa? Nak tindas orang. Kan? Otak ini tuan-tuan hidup dengan ilmu, insya-Allah dia akan fikirkan dunia untuk akhirat. Lagi apa? Saat kita ni Allah bagikan dengan hati. Hati kita ni akan apa? Dengan dunia saja. Kan? Tapi hati kita hidup dengan apa tuan-tuan? Hati hidup dengan zikrullah. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan baru ni ayah saya tu guru pondok. Dia kata, dia panggil saya Khairi, dia tak panggil lah. Dia panggil Khairi dia kata, hang ramai tak zikir ni? Dia kata, zikir apa? Kalau hang baca yang ni, Allah murah rezeki, dia kata. Kan? Wa yarzuq la yahtasib. Allah bagi rezeki tanpa dihisap. Maksud dia hebat. Kemudian apa? Allah jaga hang. Kemudian Allah ampun dosa. Saya kata, ayah, apa tu zikir apa tu ayah duk amal ni? Dia kata, hang jangan lupa. Hang duk baca dalam Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Hang baca. Hang tak jumpa ke zikir ni? Menghidupkan hati kita. Allah bagi hebat untuk kita. Saya kata, apa dah? Ayah baca tengok. Dia pun baca. Allahumma ya ghani, ya hamid, ya mubdi'u, ya mu'id, ya rahim, ya wadud, ya fa'alun lima yurid. Aghrini bihalalika an haramika, wa bita'atika an maksiatik, wa bifadlika an man siwa. Saya pun hafal lah. Rupa-rupanya sebelum dia nak bagi rezeki, dia tengok mana rezeki harta elok, dia tarik. Dia tarik Ustaz. Tarik macam mana? Saya buat dalam kereta duit. Orang bayar umrah 23,000. Buat dalam kereta, pergi basuh kereta. Basuh, hilang 23,000. 23,000 hilang. Bukan saja 23,000, kasut baru hilang. Orang curi habis. Saya kata, ni apa silap ni? Saya jumpa ayah, duit hilang. Hang baca doa ni lah.
Dia nak bersih mana harta hang tak elok, dia kata. Orang sebut hilang, ya Allah, pergi report polis, tak boleh jumpa juga, hilang sahaja. Adalah dia nak cuci. Lepas tu Allah bagi pula, Allah bagi dengan doa ni. Malam ni saya nak baca, tuan-tuan ikut saya boleh tak? Boleh? Okey, ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu doa makan dia buat doa makan. Yang ni doa ni. Ini betul, yang ni betul. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. Wa bifadlika amman siwak. Amai. Lepas sembahyang, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin kali dia kata baca selepas solat Jumaat 3 kali. Allah bagi keistimewaan, rezeki yang tak disangka-sangka. Allah jaga ni, wa yahfadu malu. Allah jaga ni harta kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita. Alhamdulillah, keluarga kita jadi baik dan Allah ampunkan dosa kita. Betul tak percaya, baca dalam Ihya Ulumuddin. Ni tuan-tuan, nak hidup hati kita ni, kalau tak hidup dengan zikir, hati dengan dunia. Dengan dunia, tuan-tuan. Bangun pagi kira nak makan, bangun pagi tak fikir nak semayang, bangun pagi tak fikir nak baca Quran, bangun pagi duk tengok ikut orang, hati dengki, hati atas hasad. Tuan-tuan, hidup dekat dengan zikir. Zikir, tuan-tuan, bangun pagi. Saya 56. Bagi saya 1 jam setiap pagi aku mesti duduk zikirkan habis dulu. Sebelum aku nak baca WhatsApp apa, mesti habis zikir dan mesti selesaikan 1 muka Al-Quran. Saya 56 dah. Kalau saya 63 mati, berapa tahun lagi Ustaz? 7 tahun lagi lah, boleh hidup. Lepas tu saya tak ada lah tuan-tuan. Tuan-tuan rindu dekah saya. Kan? Ustaz dekah tu mati dah. Kan? Tuan-tuan jangan sebut amin pula, jangan pula. Bagilah panjang lagi kan. 56 dah tuan-tuan. Ada cucu dah 4 orang. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, mesti ada. Saya mesti buat lepas subuh sejam. Mesti habiskan zikir. Habiskan zikir, selesai, mesti baca Quran 1 muka. Lepas tu nak tengok WhatsApp kan, nak buat apa. Kerana hati. Tapi kalau hati tak ada zikir, hati kita akan fikir, akan masuk dengan dunia. Dunia tuan-tuan. Yang ketiga apa? Tuan-tuan, roh. Macam mana nak hidupkan roh? Mestilah dengan Al-Quran. Roh kita ni hidup dengan Quran. Kalau tidak, roh kita hanya hidup semata-mata dunia. Dipenuhi dengan isteri kita, dengan suami, dengan anak-anak. Bahasa seronok ya. Tapi Quran tak ada. Sebab tu kita kena hidupkan. Alhamdulillah, Baitul Diya. Ada tuan-tuan pelajar-pelajar yang hafal Quran. Ingat, bila ada kawasan ni, satu tempat ada pengajian Al-Quran, Allah angkat bala umum. Angkat bala umum ni, kampung apa? Cik Zaini apa? Cik Zaini. Cik Zainah, Zaini lah. Cik Zainah ni Allah angkat. Dulu nama sekolah tu tuan-tuan Mahat Tafiq Asy-Syafi'i. Sekarang masih kita kekalkan. Syafi'i tu bukan Imam Syafi'i, Tok Wan saya. Tok Wan saya wakafkan tanah tu. Alhamdulillah, lalu kami namakan Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i Paksi. Di bawah tu ada Mahat Tafiq Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Dulu kawasan tu tuan-tuan, penagih dadah ramai. Berlaku kes curi macam-macam. Rompak pecah rumah. Alhamdulillah. Ada kita buat Mahat Tafiz hafal Quran. Sekolah saya, mula kita masuk 30 orang. Orang kampung kata macam-macam. Alah, buat Mahat Tafiz ni nak buat apa? Esok budak-budak ni habis-habis Mahat Tafiz nak kerja apa? Dia tok imam. Jadi tok imam, jadi tok bilal lah. Yang tu ada apa kata? Akhirnya generasi pertama masuk 2011. Alhamdulillah. Hafal Quran 30 juzuk, kita suruh ambil SPM. Setahun ambil SPM, belajar matematik, belajar sejarah, belajar sains. Setahunnya. Allah, setahun ya. Tengok keputusan. Ramai dapat A. Akhirnya ramai masuk universiti. Anak saya generasi pertama. Saya tengok tu dia jawab matematik. Matematik berhafal. Saya tengok tu dia jawab kan. Orang tanya dalam tu hexagon. Dia jawab satu ibu negara di Afrika.
Sebab tak pernah mengaji matematik. Tapi nak bagi tahu, hafal semua. Matematik hafal, bahasa Inggeris hafal, semua hafal. Tu pun berjaya. Duk universiti dah habis dah. Dan berjaya. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang berlaku, pelajar-pelajar ni daripada 25, kita ajarkan mandi jenazah, solat jenazah, kita ajar bab-bab basic ni. Mati saja tuan-tuan di kawasan kampung tu, pelajar ini akan pergi baca Quran daripada mati sampai ke bumi dan dimandikan jenazah oleh pelajar-pelajar ini. Akhirnya tuan-tuan orang kampung nampak, oh alhamdulillah dah mat tahfiz ni. Bila nak buat tahlil, pelajar ni pergi buat tahlil, mati kami proses. Alhamdulillah, akhirnya orang kampung wakafkan satu van jenazah. Saya ada van jenazah. Dan alhamdulillah pekerja tu bagi tahu saya, Ustaz, saya kerja bawa van jenazah ni seronok Ustaz. Baru ni Covid kena 3,000 orang jemaah. 3,000 orang mati. Mati dibawa oleh van jenazah tu. Alhamdulillah, dia kata, Ustaz, saya bawa van jenazah ni, orang duduk belakang tak pernah komplain. Tak pernah. Tak buka aircon dia tak kata apa. Kan? Lompat tak kata apa. Rupanya mayat nak komplain dia lah. Kalau mayat tu komplain, dengan driver duduk belakang mati sekali. Tapi nak begitu, alhamdulillah, manfaat untuk manusia. Kerana apa? Roh hidup dengan Quran. Tambah roh nak hidup. Ni kampung ni, Cik Zainal ni, ada Baitul Diyak. Siapa dah? Ni duduk di kampung ni, Cik Zaini. Cik Zaini berada. Benda kita buat program, kata apa dah? Oi, rahmat bila ada ni Baitul Diyak ni, Allah turun rahmat untuk semua. Allah akan angkat bala umum ni tuan-tuan, insya-Allah. Berlaku tuan-tuan sekarang 2024, 2011 mula asas sekolah saya. Sekarang saya tengok pecah rumah pun dah tak ada dah. Kan kes-kes apa ragut pun tak ada dah. Penagih dadah pun dah tak ada dah tuan-tuan. Sebab apa? Ada pelajar-pelajar kita nak pergi semayang, jalan ramai-ramai pakai jubah, pakai serban. Ni orang kampung tengok sejuk hati. Dia kata, Ustaz, seronok tengok anak-anak Ustaz jalan pergi masjid. Kami rasa tenang. Akhirnya berlaku perubahan. Macam mana? Di sekolah saya tu ada padang. Padang tu budak-budak nak tak apa nak tuntun. Lepas tu dia sengat mampu aku. Kan? Lupa dah berdua tu. Padang budak apa kampung main. Allah, pakai seluar pendek. Saya habaq kat pelajar saya, hampa pi main sekali, hampa jaga akhlak elok. Pakai seluar panjang, main elok, jangan bergaduh. Depa pi main. Mula-mula di pelajar kami masuk, depa bakat lari. Sebab pakai seluar pendek. Lama-lama tuan-tuan, depa pakai seluar panjang, main sekali. Okey, semua boleh masuk kelas, loteng dah bunyi. Nak bagi tahu dah, akhlak itu dibentuk macam mana? Dengan Al-Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kampung Cik Zainal ni ada ni. Kita support ramai-ramai. Bagi semangat. Kalau boleh bantu, mai tanya orang kampung apa boleh buat. Dan alhamdulillah, dulu orang kampung marah saya sebab jalan kecil, masuk dengan tren, patah habis ni tiang-tiang elektrik. Dia kata lingkup habis tiang elektrik, jalan-jalan rosak. Datang seorang makcik jumpa saya, Ustaz, saya tak ada apa Ustaz, oi. Saya ada rantai besar ni. Dia bagi rantai besar ni. Nah Ustaz ambil lah. Kita nak buat apa? Ustaz jual lah. Saya wakaf. Akhirnya saya jual rantai tu tuan-tuan, dapat 16,000. Saya buat titi belakang sekolah saya. Boleh masuk luar. Titi tu siap, makcik tu mati. Sekarang ni titi tu every minute orang lalu. Dia dapat pahala punya dahsyat. Tuan-tuan, sebab tu orang yang duduk dekat sini, Baitul Diyak ni tuan-tuan, dah hidup, dah ada.
Terima kasih Ustaz Abdullah kerana telah umumkan tadi tentang pelajaran kutipan dana untuk Baitul Dia dan soalan yang terakhir untuk Ustazah Asma.